Bila saya rekod, keluar tak rekod? Keluar tak sekarang rekod? Keluar Ustaz. Okay, tadi tak keluar kan? Kalau ibu-ibu tengok, kalau tak keluar rekod untuk orang kali nahu sorof, bagi tahu siap-siapkan lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masjid Ibn Rizal, Tuan Haji Fauzi, Umi Naimah, Ibu Sanita, Ibu Bahariah, Ibu Sarita. Okay. Alhamdulillah ada ya. Kalau ibu-ibu tengok kuliah Nahu Sorof ataupun kuliah Nahu Mir, tiba-tiba tak keluar rekod, ibu maklum siap-siap. Kan? Lupa rekod kan dah menyesal semua nanti. Okey, saya buka soalan Ibu Ayah. Siapa ada soalan? Boleh kemukakan soalan insya-Allah. Okey. Ada tak soalan? Saya tunggu. Siapa ada soalan boleh kemukakan Ibu Ayah. Saya tunggu. Ada tak? Biasa kalau pulang gaji Nahu Sorof ni memang saya tunggu soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Haji. Okey, alhamdulillah. Ustaz, Ukhti Zuraida ke nak bagi peluang ke Ukhti Zuraida? Maksudnya Ibu Zuraida tak ada pun? Ibu Zuraida tak ada komen? Ibu Zuraida ada katakan kita ni, saya tak perasan. Ibu Zuraida ada soalan? Tak ada Ustaz. Tak ada. Ibu Zuraida tengah-tengah dekat klinik. Okey. Apa nak bertanya insya-Allah? Okey, Ustaz, surah Yusuf. Okey. Surah yang ke-12 ni ayat 101. Surah Yusuf ayat 101. Okey. Kalimah yang ke-18. Muka surat? Muka surat 247. 247. Okey. Ayat yang ke? Kalimah yang ke-18 tawafani. Kalimah ke-18? Kalimah yang ke-18 lah. Konon kita kira kalimah satu persatu sampai ke-18 tu tawafani. Kak. Ni ayat berapa ni? Ayat ke-101. Oh, 101. Okey. Okey. Tawafani, okey. Okey, dia ada kalimah tawafani membawa dia sebagai fa'il amal dia Ustaz. Tawafani. Betul. Soalannya kalau kita rujuk pada kamus wafa yafi. Jadi kalau secara orang kata sempurnakan lah ya Ustaz kan. Wafa yafi. Kalau kita bentukkan supaya dia jadi fa'il amal tu dia dapat fa itu baris bawah. Sama seperti waqa yaqi, waqa peliharalah, waqa yaqi kalau nak minta Allah tolong pelihara tu qaf baris bawah qi. Okey. Mengapakah tak tahu macam mana nak tanya ya. Macam mana? Syukran Ustaz. Okey, siapa afwan Kak ya. Ibu Atimah, waalaikumsalam. Kejap saya ambil pen hitam saya. Pagi tadi pergi surau. Kejap ambil pen. Saya pun lupa mana letak pen. Pagi tadi saya pergi belajar dekat masjid. Bawa pen, lepas tu lupa letak pen kat mana. Tak apa lah, saya pakai pen hijau, tak apa. Jadi soalan Kak Fatimah tadi, sebelum tu Ibu boleh dah buka dah muka surat 247. Dah buka dah. Dah buka komen dah tu. Okay dah ya. Okey. Ibu ayah, terutamanya Kak Fatimah, memang asalnya wafa ya kan? Tapi untuk memberi makna wafat, memberi makna mati, wafat, memang fi'ilnya kita gunakan tawaffa. Tawaffa fi'ilnya. Memang kita tak jumpa fi'il amarnya macam kita jumpa waqayati itu.
Kalau tadi Kak Fatimah kata waqa yaqi, ya. Dan kita ada fi'il waqa, mudhari'nya yaqi. Maksudnya memelihara diri. Waqa yaqi. Kita ada fi'il waqa yaqi. Fi'il amarnya qi. Memang waqa yaqi memberi makna lindung. Ya. Qu anfusakum, fi'il amar untuk ramai. Qu anfusakum. Waalaikumsalam Ibu Hayati. Tapi untuk wafat, memang asalnya wafaya tu asalnya. Tapi untuk memberi makna wafat ataupun mati, memang kita biasa gunakan daripada bab tasa'ul. Memang fi'il untuk memberi makna mati digunakan daripada bab tasa'ul. Tawaffa macam tu. Dan fi'il mudhari'nya yatawaffa. Tawaffa, yatawaffa. Okey, masdarnya memang kita gunakan masdarnya wafat. Masdarnya wafat. Macam mana maksudnya? Okey, Ibu ya. Fi'il madhi tawaffa. Mudhari'nya yatawaffa. Patutnya masdarnya tawaffiyan lah macam tu. Tapi biasa kalau macam ni, masdarnya kita gunakan wafat juga. Wafat. Wafatan. Dia keluar daripada kaedah. Kak Fatimah boleh faham tak keluar kaedah ni? Boleh faham tak? Boleh faham? Cuma apa? Cuba nak bandingkan dengan waqa tu. Dia kalau akak bandingkan tu memang bagus dari segi bahasa kita bandingkan tu bagus. Tapi memang kadang-kadang kita jumpa sepatutnya tafa'ala ya tafa'alu masdarnya tafa'ulan kan. Itu kaedah. Tapi kadang-kadang macam tawaffa ya tawaffa masdarnya wafatan, tak ikut kaedah. Keluar daripada kaedah dan itu berlaku dalam bahasa Arab. Kak Fatimah boleh faham? Ya, baik Ustaz. InsyaAllah. Jadi soalan Kak Fatimah tadi saya nak huraikan lagi. Tawaffani. Macam mana boleh jadi tawaffa? Okey. Ibu yang tengok. Fi'il madhinya tawaffa. Mudhari'nya asalnya tawaffa ya tawaffa. Ni tahap tinggi sikit tapi tak apa saya layankan. Pasal ada ibu ramai dah faham. Saya ya tawaffayu. Okey. Buat tengok. Asalnya fi'il madhinya tawaffaya. Mudhari'nya ya tawaffayu. Boleh tak ibu yang boleh faham tak? Tafa'ala ya tafa'alu boleh faham asalnya? Tafa'ala ya tafa'alu. Tawaffaya ya tawaffayu boleh faham ni? Belum sebelum saya teruskan. Atas wazan tafa'ala ya tafa'alu. Boleh faham semua ya? Tak, Kak Fatimah jangan cuba-cuba faham. Memang dah faham tak? Pasal apa? Ini mudah, ini saya straight to the point ni Kak Fatimah. Bukan cuba-cuba faham. Memang sepatutnya kena faham. Pasal ni atas wazan tafa'ala ya tafa'alu. Dia macam susah ni Kak Fatimah. Cuba-cuba faham. Yang lain semua boleh terus faham. Kak Fatimah terus faham kan? Sekarang ni Kak Fatimah faham ke tidak ataupun masih lagi cuba faham? Tafa'ala ya tafa'alu. Tawaffaya ya tawaffayu boleh faham sekarang? Semua sekali? Boleh faham ya? Okey. Ini direct. Cuma kerana belakangnya huruf illah, kita bacalah tawaffa ya tawaffa. Asalnya tawaffayu. Tawaffayu. Asalnya ya tawaffayu. Tapi kerana belakangnya huruf illah, kejap. Takut ibu tak faham. Setiap fi'il mudhari', ibu ayah, setiap fi'il mudhari' ketika mana kita berikan macam ni, secara asal, fi'il mudhari' secara asalnya rafa' ke nasab ke jar. Ulang, jazam. Secara asal semua fi'il mudhari' rafa' ke nasab ke jazam. Asal dulu. Asal semua fi'il mudhari'. Semua fi'il mudhari' asalnya rafa'. Semua fi'il mudhari' asalnya rafa'. Jadi rafa' asalnya ya tawaffayu. Asalnya macam ni, ya tawaffayu. Tapi oleh kerana belakangnya huruf illah, kita baca ya tawaffa saja. Kita baca ya tawaffa. Kita baca ya tawaffa. Asalnya ada rafa' tak tadi? Asalnya ada dhammah kan? Tapi bila ya tawaffa, dhammahnya jadi dhammah apa? Ibu ayah. Dhammahnya jadi dhammah apa sekarang?
Bagus, Umi Naimah. Yatawaffa ketika mana dia yatawaffa, dia rafa' dengan dhammah muqaddarah. Dhammahnya asalnya tadi nampak yatawaffayu. Tapi kerana ini huruf illah, maka dhammah tu jadi tak nampak, jadi muqaddar. Kita panggil dhammah muqaddarah, rafa' dengan dhammah muqaddarah. Okey. Sekarang kita nak buat fi'il amar. Fi'il amar macam biasa ibu ayah. Fi'il amar di antara kotak berapa sampai berapa? Dalam kotak 14. Okey, antara 7 sampai 12. Okey, sekejap ya, saya tengok. Antara 7 sampai 12, sekejap ya. Okey. Antara 7 sampai 12. Okey. Jadi antara 7 sampai 12, maka untuk kamu, wafatkan olehmu, matikan olehmu. Maksudnya kita akan ambil kotak nombor 7. Tatawaffa, ya ni tak ada titik lah. Okay, asalnya tatawaffayu, jadi tatawaffa saja. Okey, ibu ayah, untuk fi'il amar, apa kita kena buat mula-mula sekali? Kita kena buang huruf apa? Kita kena buang huruf depan sekali. Dan huruf depan dipanggil huruf apa ibu? Huruf mudhari' tak betul Umi. Bukan huruf mudhari', tak tepat. Bahasanya tak tepat. Istilahnya tak tepat. Huruf apa tu? Huruf depan kali ni huruf apa ibu ayah betulkan balik. Bukan huruf mudhari' Umi. Salah, Ibu Saidah pun salah, bukan muqaddarah. Mudhara'ah. Mudhara'ah ibu, betulkan balik. Depan ni huruf mudhara'ah. Fi'il mudhari', hurufnya huruf mudhara'ah yang ada 4 huruf tu kan. Okay, buang dulu huruf mudhara'ah. Kita buang huruf mudhara'ah. Bila dah buang huruf mudhara'ah, huruf selepas ni boleh baca tak? Tak apa ni. Tak apa. Huruf selepasnya boleh baca tak sekarang? Boleh baca. Ta ni boleh baca, maka tak perlu datangkan alif. Tak perlu datangkan alif kerana ta ni boleh baca. Jadi depan dah selesai. Tengok pula huruf akhir belakang. Huruf akhir, adakah dia huruf illah ke huruf sahih? Huruf akhir ni illah ke sahih? Huruf illah, iaitu huruf alif wawiyah. Ini huruf alif. Alif maksurah. Okey. Dan adakah ada tambahan di belakang? Tambahan huruf di belakang. Alif nun ke, waw nun ke, ya nun. Ada tambahan tak? Tak ada. Dia tak ada tambahan dan dia adalah huruf illah. Maka apa kita buat pada huruf ini ibu ayah? Apa kita buat? Pada huruf illah tu apa kita buat? Kita hazafkan dia, kita hazafkan huruf ya, maka jadilah jawapan akhirnya sama dengan tawaffa. Jadilah huruf akhirnya, akhir jawapannya tawaffa. Tawaffa ni fi'il amar. Tawaffa, wafatkan olehmu. Maksudnya kita minta pada Allah, ya Allah, wafatkanlah aku. Wafatkan olehmu akan aku. Jadi ibu ayah semua, tawaffa fi'il amar, belakangnya ada tak ya mutakalim? Ada tak ya mutakalim di belakang? Ada kan? Tapi oleh kerana sebelum ya mutakalim itu adalah fi'il, maka apa kita masukkan untuk menyelamatkan ya mutakalim? Apa kita masukkan? Nun iwad. Salah ibu. Nun wiqayah betul. Betulnya nun wiqayah bukan nun iwad. Nun wiqayah. Nun penyelamat ya, nun penyelamat. Jadilah tawaffani. Okey. Jadi ibu yang tengok pentingnya bertanya. Kak Fatimah tanya soalan lain, tapi kita dapat faedah lain juga. Kak Fatimah tanya kenapa tawaffa tu tak gunakan daripada wafa huruf asal? Macam waqayaqi, fi'il amarnya qi saja, itu kaedah. Rupanya untuk wafat, walaupun masdarnya wafat, tapi digunakan fi'il daripada bab tafa'ul. Tawaffa, ya tawaffa,
masdarnya wafatan. Okey. Siapa ibu ayah baru perasan boleh jadi macam tu. Maksudnya patutnya masdarnya ikut kaedah lah atau wazan tafa'ul. Masdarnya mungkin akan jadi tawafuyan ataupun tawafian. Tapi masdarnya jadi wafat, yang biasa kita dengar wafat. Jadi siapa yang baru tahu, oh boleh jadi juga, kadang-kadang masdar tak ikut kaedah. Boleh jadi masdar kadang-kadang tidak mengikut kaedah bab tu. Boleh faham tak ibu ayah semua? Baru tahu kan? Okey. Jadi Kak Fatimah tanya soalan bukan soalan yang kosong, soalan yang penting. Dan banyak dapat ilmu baru melalui soalan Kak Fatimah tadi. Tanya Kak Fatimah adalah soalan yang bagus sekali ya. Soalan yang sangat bagus daripada Kak Fatimah tadi. Alhamdulillah, Masya Allah. Okey. Ada soalan lain ibu ayah? Ada soalan lain kita buka? Okey, Ibu Saidah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Untuk nun iwad atau nun iwad dengan nun penyelamat tu, wiqayah, tak sama ke Ustaz? Nun iwad lain Ibu. Nun tambahan? Kalau nun iwad tu, dia contohnya macam ni ya. Qul huwallahu ahadun millahus samad tu. Itu memang ada nun. Nun tu memang ada. Dia bukan penyelamat. Nun tu memang ada. Cuma nun tu ganti. Macam ni, contoh Ibu ya. Contoh. Okey. Qul huwallahu ahadun. Okey. Ahadun. Allahus samad. Okey. Jadi cuba Ibu tengok ya. Ahadun. Ahadun. Bunyi ahadun ada bunyi nun tak Ibu Saidah? Ada tak bunyi nun kat situ? Ada. Ada. Ada, Tanwin tapi tu. dalam tulisan ada tak? Dan tulisan tak ada. Tak ada kan? Dalam tulisan tanwin kan? Okey. Ya. Jadi nun iwad itu dia akan datang apabila bila kita baca ahadun nak sambung dengan Allah, nun itu kita gantikan balik. Ahadunillah. Asalnya ahadun. Sama macam ni ahadun juga. Ahadun. Nun tu memang ada. Cuma dia ganti kepada tanwin. Ni kita panggil tanwin iwad Ibu. Ahadun asalnya eja macam ni. Ahadun atas ni asalnya eja macam ni. Ahadun. Tapi nun ini digantikan. Nun ini digantikan. Asalnya dal berapa baris Ibu Saidah? Ada berapa baris dal? Satu. Sekarang ni nun yang ni, nun ni ada tapi digantikan nun ini dengan satu lagi baris. Maksudnya tanwin kat sini asalnya satu lagi baris ni bukan baris asalnya nun tapi digantikan. Cuma bila kita nak baca nun tu kita buka balik. Maka nampaklah nun itu kalau Quran lama, Quran Majid ada nun kecil. Ibu Saidah boleh faham? Ya, faham Ustaz. Saya ingat istilahnya sama. Oh tak sama. Wiqayah sebab ada istilah dan tajwidnya nun wiqayah. Nun penyelamat lah, dan nun iwad tu kat sini jadi tanwin iwad lah. Okey. Itu pasal tu tanwin iwad dia tak sama macam nun iwad. Tanwin iwad itulah. Tanwin iwad tanwin ni asalnya tak ada tapi iwad tu ganti daripada nun. Sebab tu kita panggil tanwin iwad. Tapi kalau nun wiqayah asalnya memang tak ada. Macam tadi, tawafa matikan ya tu aku tapi tak boleh baca. Maka baru didatangkan nun wiqayah yang asalnya tak ada, didatangkan untuk selamatkan keadaan. Tapi nun yang Ibu kata nun iwad, dia memang ada dalam perkataan tu. Cuma setengah keadaan baru kita zahirkan balik nun tu. Boleh Ibu ya? Ya, betul Ustaz. Yang tu jadi kalau dia bertemu dengan hamzah wasal tu nun yang tanwin tu dihidupkan balik lah. Betul. Ada banyak tak kita jumpa Ibu ayah? Nun yang asalnya daripada tanwin iwad tu banyak tak jumpa? Banyak sekali. Kita jumpa banyak sekali dalam Al-Quran. Okey, Masya Allah, tabarakallah. Bagus Ibu punya soalan bagus. Okey, Kak Fatimah boleh insya-Allah? Min fadli Ustaz. Ya. Izan, soalan dia izan alif dal nun dengan izan yang ada tanwin tu ada apa beza Ustaz?
Alif zal nun dengan izan ada tanwin. Yang satu yang biasa kita dengar iza tu apabila kan. And then dia ada juga kalimah izan yang ada tanwin tu. Alif zal, yang zal itu baris fathatain. Apa beza dengan alif zal nun izan? Bunyinya sama, betul, kalimah bunyinya sama. Makna syukran Ustaz. Okey, afwan ke, masya-Allah ya. Okey, soalan ini ada kena mengena dengan soalan Ibu Saidah tadi. Ada kena mengena sikit dengan soalan Ibu Saidah tadi. Okey. Ibu ayah kalau jumpa iza sahaja, iza ni boleh jadi syarat. Iza juga boleh jadi maf'ul fih ataupun zorof zaman, tapi itu kita tak bincang lah. Maksudnya kalau dia jadi syarat, terjemahnya apabila ... maka berlaku ... itu iza. Ataupun kalau dia jadi maf'ul fih, apabila, contoh dia boleh terjemah bila saja. Ada kadang iza terjemah bila saja, bukan bersoalan tapi terjemahnya bila, itu saja. Okey. Tapi kalau izan maksudnya oleh itu, terjemah izan terjemahnya oleh itu, boleh ya? Terjemah izan sahaja oleh itu, dan izan dengan tanwin ini asalnya adalah izan yang macam ni, izan macam ni. Izan sama juga, makna sama, cuma di sini ada tanwin. Kenapa ada tanwin? Inilah tanwin iwad. Asalnya izan macam ni, nun mati. Kalau kita jumpa izan yang macam ni, bermakna yang saya tahulah, kalau di luar pengetahuan saya minta maaf. Yang saya tahu, izan yang macam ni adalah izan yang macam ni, izan yang dengan nun. Cuma bila kita tanwinkan, bermakna tanwin ini adalah tanwin iwad, ganti daripada nun. Asalnya zal baris atas tanpa tanwin, ada nun mati. Kemudian nun ini kita hazafkan, digantikan dengan satu lagi baris, jadilah izan. Boleh faham Kak Fatimah, insya-Allah? Boleh Kak Fatimah? Ya, faham Ustaz. Syukran. Alhamdulillah. Okey, Ibu boleh semua faham tak? Beza je. Kalau iza saja apabila. Tapi kalau izan oleh itu, so macam tu. So maka oleh itu, itu izan, sama juga. Boleh faham semua ya? Masya-Allah, tabarakallah. Bagus, soalan yang bagus. Ada soalan lain Ibu ayah? Boleh tanya? Okey, Umi Naimah. Asifah ya Ustaz. Siapa Umi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umi ni masih nak bertanya tentang isim mausul yang menjadi mudhaf ilaih ya. Apa lagi isim mausul selain pada allazi, allazina? Ma pun boleh jadi isim mudhaf ilaih juga ke? Boleh. Adakah dia isim mausul juga kan? Asal apa-apa saja isim mausul, kalau dalam keadaan itu dia sesuai jadi mudhaf ilaih, boleh, tak ada masalah. Okey. Contoh. Okey. Umi nak tanya apa, boleh teruskan? Nak tunjuk satu contoh lah pada muka surat 47. Okey. Surat 47 ya. Tapi ini masih al-lazi lah sebab tak jumpa lagi ma-nya. Okey. Okey. Ayat yang pertama, yang atas sekali tu Allah waliyul ladzi. Situ mudhaf ilaih. Tu Ustaz. Muka surat 47 ni, sekejap. Surat 43 Ustaz, 43. 43. Insya-Allah. Ayat 257. Ayat yang atas sekali. Okey, 257, okey. Okey, betul. Allahu waliyul ladzina. Situ mudhaf ilaih. Okey. Umi tunjuk satu lagi. Ayat yang ke 258 pula, yang bawah dia. Rabbiyal ladzi pun jadi mudhaf ilaih ya. Oh, itu bukan. Itu jadi sifat. Oh, sifat. Okey, bagus Umi, bagus. Okey. Sebelum Ustaz ulas, Umi nak tunjuk satu lagi, muka surat 44 pula, sebelah dia je. Okey. Masalul ladzina. Okey, bagus. Bagus Umi. Contoh yang bagus. 3 ya. Nanti Ustaz ulas ya. Boleh, Okey. insya-Allah.
Okey. Ibu semua dapat tak tadi ni? Saya tulis balik sekejap saya tulis balik. So, contoh-contoh yang bagus ya Umi bagi tadi. Pertama, waliyul ladzina amanu. Waliyul ladzina amanu. Okey. Yang kedua, rabbiyal ladzi. Yang ketiga, masalul ladzina yunfiquna. Okey. 3 contoh yang Umi Naimah berikan tadi. Jadi, pertama sekali, Allahu waliyul allazina amanu. Waliyu ni mudhaf, allazina jadi mudhaf ilaih. Cuba tengok terjemah masing-masing. Allah adalah wali ataupun penolong kepada orang-orang beriman. Betul tak? Ada tak kepada? Kalau tak ada kepada pun, penolong orang-orang beriman. Pembantu orang beriman. Apa terjemahnya Ibu ya? Ada tak kepada? Ataupun bagi? Tengok terjemah masing-masing Ibu ya. Tolong bantu saya. Fatihah punya ya. Yang lain? Pelindung. Okey, nampak? Kadang-kadang dia tak tulis kepada ataupun bagi. Okey, pelindungnya. Ya, tapi kita boleh faham tak? Pelindung orang-orang beriman sama tak dengan pelindung kepada? Kalau kita membayangkan ada kepada itu sesuai ke tidak? Sesuai tak kita membayangkan ada terjemah kepada? Sesuai tak? Sesuai kan? Walaupun tak tulis terjemah kepada, tapi kerana ia sesuai, itu contoh mudhaf ilaih. Ya, kenapa? Kalau mudhaf ilaih ni biasanya ada, biasanya tak mesti. Biasanya ada kepada kat situ. Penolong ataupun pembantu kepada orang-orang beriman. Jadi ada makna kepada, sesuailah allazina jadi mudhaf ilaih. Tapi rabbiyal ladzi. Tuhan Rabbiyah, Tuhanku allazi. Okey, Tuhan aku kepada. Ada tak? Tuhanku yang ke Tuhanku kepada? Cuba tengok terjemah. Ada tak yang? Tuhanku yang ke kepada? Tulis masing-masing. Apa terjemahnya? Ada yang ke kepada? Tuhanku ialah. Umumnya Tuhanku ialah, yang lain? Apa terjemah? Yang. Cikgu Saidah punya ada yang. Okey. Ibu Saidah punya ada yang. Jadi Ibu ya, terjemah. Qala Ibrahim, Qala Ibrahim, tak kata berkata Nabi Ibrahim, Rabbiya, Tuhan aku adalah dia yang. Ada yang. Kenapa? Kerana Rabbiya, sorry. Di sini allazi bukan sifat. Di sini jadi allazi, di sini jadi khabar kepada Rabbi. Betul, allazi sini jadi khabar bukan sifat, sorry. Allazi khabar kepada Rabbi. Tapi dia bukan mudhaf ilaih. Dia bukan mudhaf ilaih. Allazi adalah khabar kepada Rabbi. Okey, kejap. Ibu Saidah dengan Ibu Atimah ada tak buku Arab sekarang? Kalau ada, boleh tak tolong buka? Ada, Ustaz. Yang ni, yang ni ayat berapa Ustaz? 258 kan? Ayat 258, betul. Yang dekat Ibrahim, yang mana satu ya? Iz qala Ibrahimu rabbiyal ladzi. Biyallazi. Kejap saya dah hilang kat mana. Dia baris berapa kat situ? Dia ayat 258 yang 258. Awal-awal ayat tu. Alam taro illal ladzi hajja tu. Ibrahim fi rabbih an atahullahu al-mulka iz qala Ibrahim. Oh, kat situ ya. Okey. Rabbiyal ladzi kat situ. Rabbiyal ladzi. Ibu tengok allazi tu jadi apa? Jadi khabar kan? Kejap saya cari Ustaz, panjang ayatnya. Kejap. Ana masa sikit Ustaz. Sekejap. Iza fa innallah. Nampak. Atas lagi.
Saya dah hilang. Ta'abahu Allah. Ya lagi. Okay. Is qala ya, is qala Ibrahim. Okey. Betul. Tu Rabbiya ke Ustaz? Tengok pada allazi. Allazi tu jadi khabar kan, betul? Cuba tengok. Allazi isim mausul fi mahali rafa khabar. Betul, khabar. Khabar pada Rabbiyah, dia bukan sifat. Okey. Macam mana ibu ya? Sama Ustaz. Jadi allazi isim mausul fi mahalli rafa' dia khabar pada Rabbiyah. Okey. Jadi allazi di sini bukan mudhaf ilaih kepada Rabbi. Bahkan Rabbi ni adalah Rabbi digabungkan dengan ya mutakalim. Rabbi asalnya Tuhanku. Dia bukan mudhaf, ini mudhaf ilaih bukan. Okey. Umi Naimah jelas tak sekarang? Rabbi allazi bukan allazi bukan mudhaf ilaih, jelas tak Umi Naimah? Boleh terima tapi nak kena ulang dengar lah sebab macam macam tinggi sikit kan. Rabbi ni bukan satu kalimah, Rabbi ni dah dua kalimah dah. Tahu sebab Adiyah tu tadi ingatkan dia dah jadi mudhaf pada Ibrahim kan. Dia sebab dia dah jadi apa tadi Ustaz kata mausuf kan sini. Tapi Umi, kalau Umi nak kata mudhaf ilaih pun Umi kena tengok maknanya. Ibrahim Rabbi, Ibrahim Tuhanku, tak sesuai langsung Umi nak kata dia mudhaf ilaih. Tengok makna dia punya. Jadi kalau betul makna, betul lah itu hubungannya. Kalau makna tak betul, katakan Rabbi jadi mudhaf ilaih pada Ibrahim. Ibrahim pada Tuhanku, tak sesuai langsung maknanya. Betul. Okey Ustaz ya. Jadi masalul lazina yunfiquna betul. Masalu allazina yunfiqu, misal kepada orang-orang yang menginfakkan. Jadi allazina ni mudhaf ilaih kepada masalu boleh, betul. Okey, satu lagi contoh ma tu yang saya kata ma. Mudhaf ilaihnya isim mausul tapi dalam bentuk kalimah ma. Okey. Jadi ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi bagi tahu kafa bir mar'i kadziban. Cukuplah seorang itu dipanggil seorang pendusta. An yuhaddisa, dia nak cerita bikulli ma sami'a. Kulli mudhaf, ma ni isim mausul. Nak bercerita dengan setiap ma apa yang sami'a dia dengar. Cukup satu orang dipanggil pendusta, apa saja dia dengar semua dia nak sebar. Boleh ibu ayah ya? Jadi bikulli li mudhaf, ma mudhaf ilaih tapi dalam bentuk isim mausul. Sampai tu saya pun nak bagi tahu pada ibu ayah, dengan semua benda kita dengar, kita main sebar saja. Baik benda tu beragama ataupun selain beragama. Baik benda tu kita nampak macam benda pahala ataupun benda dosa. Pastikan dulu baru kita sebarkan. Yang macam ni susah nak pastikan dia mudhaf. Okey. Umi kata susah, sebenarnya senang. Umi kata susah, jadi susah Umi. Okay. Ustaz bukan sebab sebelum tu kulli tu kita kena faham jugalah ya, dia boleh jadi mudhaf ya. Pasal tu kalau kita baca kitab tak ada baris, kita tengok kenapa kulli ni tak ada tanwin. Timbulkan persoalan tu Umi ya. Okey. Kulli ni tak ada tanwin. Macam tu. Macam masalul lazi di atas tu yang tadi tu kenapa dia mufrad tapi dia tak ada tanwin dan tak ada alif lam, bermakna dia kita boleh pastikan cari kenapa dapatlah jawapannya Ustaz ya. Betul, tepat ni bagus. Okey Ustaz. Macam ni juga ibu ayah ya, bikulli ni isim. Kenapa dia isim? Kerana selepas huruf jar dia isim. Persoalannya, kemuskilannya, kenapa tak ada alif lam? Kenapa tak ada tanwin? Rupanya apabila dia mudhaf memang tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Jadi mungkin dia mudhaf. Kita kaji lagi. Betul lah. Kena maknanya pun. Kalau dia mudhaf memang kena maknanya. Bikulli dengan setiap ma apa yang sami'a dia dengar. Macam tu. Boleh Umi ya? Okey, ibu dapat tak faedah pada pagi ni? Dapat tak faedah daripada ulang kaji kita? Jadi soalan-soalan yang bagus. Mudah-mudahan dapat membantu semua insya-Allah ya. Dapat membantu semua. Jadi ibu-ibu ya jangan malu ya kalau baca Quran, jumpa mana-mana kalimah, kalau nak tanya, jumpa kalimah tu, snap kalimah tu,
Tanyalah dekat saya. Dekat personal tu pasal ibu-ibu grup khusus ini special. Ibu-ibu ada grup khusus special. Jadi kalau ada baca Quran, nak tanya ustaz betul ke ini adalah mudhaf? Tanyalah saya dekat personal, saya bagi je, tak ada masalah. Okey. Lepas tu kita kongsikan dekat grup. InsyaAllah saya kongsikan pula dekat grup persoalan tu. Biar semua dapat faedah. Dekat itulah saja ibu ayah saya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semua sekali insya-Allah. Aku qawli hadza wa